Sebenarnya seorang tetamu, sebab kalau anda lihat iklan-iklan atau poster yang kita sudah muat naik, sebenarnya kita ada seorang lagi tetamu yang cukup istimewa, eksklusif untuk anda, Pesona SY. Pesona SY. Nampak tak saya nervous nak persilakan tetamu kita. Silakan tetamu kita seorang lagi. Kita jemput dia masuk. Ya, itu dia Zahira. Okey, siapa sebenarnya ni? Kita minta dia perkenalkan diri dia. Siapakah yang tinggi lampai ini? Pertama kali saya rasa diri saya sangat pendek. Okey, silakan. So, nama saya Francisca Luong James, 25 tahun, berasal dari Kuching, Sarawak. Okey, kita nak Francisca bercakap ketika memenangi Miss Universe Malaysia 2020 ni. Okey. So, I duduk. Okey, boleh silakan. Okey, silakan. Okay, so... perkenalkan diri macam Miss Universe. Oh, I see. Okay, Yeah. so Francisca Luong James, 25, Malaysia. Itu dia. Sebenarnya. Inilah istimewanya kita buat pertama kalinya dapat mengundang Francisca Luong, merupakan Miss Universe Malaysia 2020. Apa khabar? Baik. Tinggi betul ni Zahira. Tinggi betul. Terus saya tak boleh berdiri sebelah Francisca. Nanti terus nampak saya tak cukup tinggi. Baik Zahira. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan Hari Malaysia 2020 yang bakal disambut pada 16 September 2020, yang mana kalau atau lepas diadakan di Kuching, pada tahun ini akan diadakan di Sibu, Sarawak. Kalau tahun-tahun sebelum ni memang ada dilakukan di Sabah dan juga Sarawak berselang-seli. Betul Zahira, kita nak mulakan dulu dengan Miss Universe kita. Kalau bercakap berkenaan dengan Miss Universe ini, mesti bercakap tentang cantik dan sebagainya. Tapi sebenarnya kriteria yang dinilai untuk mereka digelarkan sebagai Miss Universe ini ada kriteria-kriteria lainnya. Dan kalau saya boleh membuka berkenaan dengan sambutan kita hari ini, itu kita tajuknya hari ini berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia dan sebagainya. Miss Universe ini datangnya daripada Kuching, Sarawak. Ya. Kita nak korek sikit rahsianya. Definisi cantik pada Francisca sendiri. Okay, definisi cantik. Actually, kecantikan ni subjektif. So, bagi Francisca, kecantikan tu dia bukan just luaran, tapi dalaman. Macam mana you bawa diri you dekat orang. So, you kena jaga penampilan you kena jaga cara percakapan you, cara you membawa diri. Baru orang cakap, okay, she's a genuine person, okay, she's beautiful in and out. You tak perlulah macam makeup tebal ke or look good all the time. You cuma kena macam just be yourself and confident, pun you akan nampak cantik. Inner self tu sendiri inner self is sangat penting lah. Itu mahkota yang di-crownkan ketika Miss ini Universe. crown dari Habib Jules, worth 2.38 million. 2.3 2.3 juta ringgit. Tak apa, jadi saya PM tepi untuk saya pinjam sekejap. Baik doktor. Okey, kalau kita melihat kepada kepelbagaian, doktor sendiri sebagai tenaga pengajar di UPSI juga melihat kepelbagaian Malaysia ini begitu banyak Zahira. Kalau kita bercakap tentang kaum, itu pun beratus-ratus kaum untuk saya sebut. Mungkin doktor dari segi bahasanya dan sebagainya, mungkin doktor boleh mulakan rentak sebagai doktor, sebagai kepakaran dalam bidang bahasa itu sendiri. Berkaitan dengan kepelbagaian, merujuk dari segi budaya dan juga bahasa. Kalau di Sabah sahaja pun terlalu banyak etnik. Kadazan Dusun sendiri pun ada 41 etnik. Jadi daripada suku etnik lain juga di Sabah pun banyak. Begitu juga dengan di Sarawak dan juga di Semenanjung ni. Dia dia mempunyai pelbagai budaya dari segi kalau kita lihat pun daripada ni adat dan pantang larang juga termasuk dalam semua budaya tu. Tapi kalau saya melihat sendiri daripada apa yang doktor tekankan untuk pelajar-pelajar doktor juga, doktor banyak mengangkat karya-karya sastra daripada Sabah sendiri dalam lisan seperti Sudawil sebagai contohnya kan. Apa kekuatan karya-karya ini dan juga bagaimana ianya dapat membentuk masyarakat untuk terus bersatu melalui karya sebegini? Baik.
Dalam Sudawil ini sebenarnya dia merupakan satu jenis lisan tradisional masyarakat Kedaton Dusun daripada warisan nenek moyang. Dia sebenarnya banyak menyampaikan mesej pengajaran. Di situ terselitnya nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman ataupun landasan kehidupan dalam masyarakat generasi muda. Jadi kalau kita melihat kepada nilai estetika dalam Sudawil, seperti yang kata tadi, nilai-nilai murni dia seperti bekerjasama, tolong menolong dan juga ada sikap toleransi, bertanggungjawab. Semua itu adalah termasuk dalam nilai-nilai murni, merupakan nilai estetika. Sebenarnya Sudawil ini dia dilontar secara dengan suara yang ada rantai irama dia untuk dilontarkan. Justru mungkin Francisca boleh ceritakan pakaian yang dipakaikan. Ya, so pakaian yang Francisca pakaikan sekarang ni ialah puak kumbu. So dulu masyarakat Iban dia buat puak kumbu tu berbulan-bulan dia tenun. So this is one of it. Ni memang kain yang original lah. By Aaron Von Jolly. Oh, sangat cantik. Sebenarnya dia datang dengan skirt, but we would like to make it look more proper and more formal. So you boleh guna juga for formal untuk pergi occasion ke kan. So puak kumbu ni sebenarnya dia very traditional outfit orang Iban dulu-dulu. So dia orang pakai puak kumbu ni untuk like special occasion, kalau ada orang wedding ke, ada orang like dinner celebration, memang pakai kain ni lah. Betul. Saya ke depan sikit, saya jauh dengan Francisca. Baik, sebenarnya banyak lagi saya nak tanya sebab kita tahu juga macam mana Francisca meletakkan nilai-nilai estetika Sarawak itu sendiri dalam pertandingan yang Francisca sertai dan sehingga dinobatkan sebagai Miss Universe. Namun Francisca akan jawab secara eksklusif untuk anda di Persona XY. Kita berehat dulu, Zahira. Ya. Okey, kita berehat dulu seketika dan juga kita kembali selepas ini dengan apakah yang akan dijawab oleh Francisca. Kita tunggu sampai sini. Baik, bertemu kembali sambil-sambil kita iklan tadi kita belajar bahasa Sarawak juga, Zahira. Awak tahu perkataan apa? Saya tak tahu sebab saya tak pernah sampai lagi. Tapi saya sangat teruja Rugi nak ke sana. Hafiz kena pergi Sabah Sarawak. Memang sangat best, budayanya yang ada sedikit bezanya daripada kita di Semenanjung ini. Betul, Zahira. Dan cakap berkenaan budaya, saya tinggalkan soalan kepada Francisca. Okey. Apakah Francisca bawakan semasa pertandingan Miss Universe ini sehingga dinobatkan sebagai pasti mesti ada nilai-nilai yang Yes, of course. kita tak tahu. Memang ada. Yes, silakan. So masa Francisca throughout my journey dalam Miss Universe Malaysia, finalist kan. Of course Francisca ada bawa unsur elemen Sarawak sebab I want to share my culture kan. So Francisca pun fikir macam kalau Fran menang nanti nak bawa lah culture Malaysia. Bukan saja Sarawak tapi Sabah juga, Semenanjung juga. Kita ada banyak etnicity dekat Malaysia kan. So masa Francisca masih finalist Miss Universe Malaysia, Francisca during pre-judging Francisca ada pakai aksesori macam earrings melambangkan bendera Sarawak. So bendera Sarawak is hitam, merah, kuning. So if you tengok gambar Francisca during pre-judging, ada baju tu macam kebaya, tapi earring, aksesori tu orang ulu lah. And then aksesori gelang pun I pakai yang nenek Francisca bagi. Orang ulu punya gelang lah warna putih. Memang orang pakai untuk untuk dancing, you know. And then during that time pun Francisca ada pakai macam tebaang. Kita orang panggil tu tebaang. Tebaang tu maknanya rantai. Rantai orang ulu. So tu pun my grandmother yang bagi. So kalau Francisca masa tu lah, kalau Francisca ada chance untuk menang, Fran memang plan nak bawa culture Malaysia yang kita jarang tengok dalam bahagian Sarawak dengan Sabah kan, to the universe stage. Macam tu. Itulah saya kagum dengan perpaduan yang diamalkan di Sarawak dan juga Sabah kan. Pada tahun 2015 Sarawak sini sudah diisytiharkan sebagai City of Unity. Bandar perpaduan kan. Macam mana mungkin Francisca boleh kongsikan dengan penonton-penonton kita ni macam mana perpaduan yang diamalkan di sana itu sendiri dari segi mungkin bahasanya yang juga berbeza bagi setiap kaum, pemakanannya, budayanya. Mungkin Francisca boleh kongsikan. Ya memang sebab dekat Sarawak everyone macam very united. So macam you akan tengok all ethnicity, Malay, Chinese, Iban, orang Ulu,
suka makan makanan Sarawak like you know ayam panso. Ayam panso tu you masak dalam bambu, dalam buloh. So ramai orang suka makan tu dekat Sarawak. Lepas tu in terms of language, kita orang semua dekat Sarawak memang pandai bercakap bahasa Melayu Sarawak. For example, kamek sayang kita. Itu yang paling famous lah. It means saya sayang awak. Kamek tu saya. Kita tu awak. Macam tu. So dekat Sarawak ni, any ethnicity, any race it is, memang semua orang pandai bercakap bahasa Melayu Sarawak. Melayu Sarawak. Yes. Kami sayang kita juga aktiva. I tak boleh cakap nun. Francisca juga berlatar belakangkan pendidikan ijazah hubungan Awam. Yes, public relations. Major in public relations lah. So dulu Francisca study dekat UiTM Lendu. Sebenarnya dapat dekat UiTM Shalam. Lepas tu dapat call UiTM Shalam cakap you're going to be the first batch PR degree dekat Lendu. I said sebab first dia orang cakap you dekat UiTM Lendu ya. Lepas tu Fran cakap bukan, I bukan diploma Masscom student. Dan dia orang cakap tidak, you memang degree tapi the first batch degree dekat UiTM Lendu. So my journey memang panjang lah. Itu pun permulaan front modelling dekat Malaysia, dekat KL di Semenanjung lah. Beruntungnya UiTM Lendu Ya, beruntung. Doktor, kalau tadi Francisca baru sebut berkenaan dengan bahasa, di mana orang Sarawak juga boleh bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak sendiri kan. Bagaimana bahasa itu sendiri dapat membentuk generasi yang berkarakter supaya ianya tidak terus ketinggalan dalam memperoleh kemodenan itu sendiri dan juga tidak lupa dengan asal usulnya. Baik, berkaitan dengan yang bahasa tadi itu kan, bahasa kalau dikaitkan dengan dia tidak akan hilang, lebih kurang tidak akan hilang dalam zaman. Jadi kalau sekiranya bahasa di zaman ini dia menggunakan bahasa ibunda. Bahasa ibunda. Jadi sepatutnya generasi yang anak-anak ni diajar dalam menggunakan bahasa ibunda. Bahasa ibunda masing-masing. Jadi itulah makanya wujudnya subjek bahasa Kedatangan Dusun di peringkat sekolah rendah lagi. Kalau saya tak silap 1997. Bahasa Iban lagi lebih dulu daripada bahasa Kedatangan Dusun kan. Jadi untuk kita lebih mengenal ini bahasa ni, kita harus ajar anak kita bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing. Dari muda kan? Dari mula lagi. Jadi itu makanya pentingnya untuk kita sentiasa menggunakan bahasa tersebut. Ibu bapa harus menggunakan bahasa tersebut, tidak sahaja menggunakan bahasa Melayu semata-mata, tapi bahasa ibunda juga perlu dipertahankan. Seperti sekarang ni semua generasi muda, anak-anak semua bertutur dalam bahasa Melayu. Memang pertuturan bahasa utama adalah bahasa Melayu kan. Ialah bahasa kebangsaan kita pun sebenarnya. Ya betul. Francisca, sekarang dinobatkan sebagai Miss Universe 2020. Okey. Pastinya akan ada pertandingan berikutnya untuk mewakili Malaysia. Mungkin walaupun tidak tahu lagi tarikhnya bila sebab ketidakketahuan lagi. Mungkin dalam kepala fikiran Francisca, apa sebenarnya Francisca nak bawakan kepada pertandingan yang akan ditandingkan nanti? Of course, kalau Francisca pergi nanti international, of course Francisca nak bawa budaya Malaysia kan, budaya our culture, our food. Of course I want to share, nak share dengan semua orang dekat international stage, because yang akan Francisca akan jumpa adalah semua dari negara lain kan. So mesti dia orang nak tahu apa keistimewaan Malaysia yang kita ada yang belum dibawa dekat universe stage. So yang dia orang tak tahu is group East Malaysia kan, macam Sarawak, Sabah. So itu yang Francisca nak bawa, and also to show the culture from my how to say, my appearance, my attire. Maybe boleh bawa unsur-unsur Sarawak, Sabah, Melayu juga kan. Kita jarang tengok orang pakai songket kan during pageant week. Why not? Macam tu. So that's what I want to bring. Sesuatu yang saya banggakan sebenarnya. Mungkin Francisca ucapan sedikit untuk Hari Malaysia dalam bahasa ibunda. Bahasa sini. Of course, why not? So kepada semua rakyat Sarawak di luar nun, and also semua rakyat Malaysia, terima kasih banyak-banyak sebab sokong and support kami dari awal sampai kini tu. Selamat Hari Malaysia semua. Jaga diri baik-baik and be proud as a Malaysian. Ya, dan doktor sendiri mungkin bahasanya sendiri mungkin boleh kongsikan? Ucapan Hari Malaysia. Kepisanangan ke tadau
Malaysia kumaah ngawi di Tinsanan mentok de dulu pegun de Sabah sarahan takanah de isa tema de Hari Malaysia de mentok de kosoro toko de kemerdekaan toko Malaysia prihatin. Malaysia prihatin. Mungkin doktor jelaskan sikit bahasa Melayu secara ni apa. ringkasnya. Tercengang sekejap muka saya. Saya cakap tadi saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada warga Sabah negeri di bawah Bayu. Jadi kita harus ingat Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia bersama dengan seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Ya, itu dia. Terima kasih kepada guru tetamu. Saya cukup berbangga melihat kepelbagaian budaya dan juga kaum yang ada di Malaysia. Dan kita bawakan kepada kami di set Pesona SY hari ini, Zahira. Ya, betul. Itulah kalau dalam konteks ini kan, kalau sektor dan juga kaum akan membentuk satu bangsa dan kita bergelar Malaysia. Itu dia. Betul. Sesuatu yang patut kita banggakan bila kita mempunyai pelbagai kaum, kita mempunyai pelbagai agama, budaya. Jadi makanan pun tak lupa. Makanan Zahira takkan lupa. Baik, terima kasih kerana menonton dan 4 hari saja lagi untuk sambutan Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Kita Malaysia dan Malaysia prihatin. Terima kasih kerana menonton dan juga ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan juga Twitter Pesona XY. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih sekali lagi kepada dua-dua dan juga Dr. Najita. Ya, dan saya Hafiz Dosen. Selamat Hari Malaysia. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Teknologi modern terkini, semuanya ada di sini. Sama-sama naik bersama, berbeza-beza tiada berbeza. Semua kaya dengan budaya, serumpun di bawah satu bendera. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. 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 Bersopan santun, hormat menghormati, berakar umbi di dalam hati. Walaupun kita pernah diuji, tapi Malaysia tetap stay